Dalam video kali ni aku nak explainkan dekat korang 5 perkara yang korang patut tahu kalau korang ni adalah forex trader. Benda yang pertama adalah jenis mata wang, dan benda yang kedua adalah trading session. Benda yang ketiga adalah market execution. Benda yang keempat adalah time frame, dan benda yang kelima adalah trading platform. Jadi mari kita go through kepada benda yang pertama, which is jenis mata wang. So dalam forex ni kita ada berbagai-bagai jenis mata wang. Great Britain Pound, GBP, New Zealand Dollar, which is dalam dia adalah NZD. Selain tu Australian Dollar, which is AUD. Terusnya adalah Japanese Yen, which is JPY. Forex ni dia bergabung tau. Contohnya macam Euro USD, dia tak sebiji je, dia tak Euro saja, dia tak GBP saja. Dalam forex ni juga korang kena tahu dia ada major pair dan cross pair. So major pair ni adalah benda yang berkaitan dengan USD, yang related dengan USD. Contohnya benda ni bersilang. Okay, kalau korang buka dekat market, korang akan nampak ni dia benda yang bersilang, which is Euro USD, AUD USD, GBP USD. Yang berkaitan dengan USD dia adalah major pair. Dan manakala cross pair pula adalah benda yang tak berkaitan dan tak bersilang dengan USD. Contohnya GBP NZD, seterusnya Euro GBP. Itu adalah contoh cross pair. Kalau korang buka dekat telefon korang, korang akan nampak pelbagai-bagai jenis currency yang korang akan nampak. Benda yang kedua adalah trading session. Dalam market forex ni kita ada timing yang nak trade, which is dalam setiap pair yang kita nak trade. Contohnya kalau kita nak trade GBP JPY, which is GJ, timing yang sesuai yang kita nak trade, which is kalau kita entry terus pada timing session market tu open, bilakah US market open, okay, bilakah London market open, bilakah ASEAN session open. Jadi benda yang saya boleh explain dekat korang, contohnya kalau macam kita trade gold, kita kena lebih alert pada US session. Bila US session ni open, between pukul 8 sampailah pukul 4 pagi. So pada timing tu pergerakan market untuk USD dia laju. Tak kira lah korang trade pair Euro USD ke ataupun korang trade pair gold ke, gold USD ke, dia agak laju. Jadi untuk market gold sebelum pukul 8 malam ni, dia punya pergerakan market ni agak scalping lah. Orang nak cakap nak setakat nak dapat 50 pip, 80 pip boleh lah. Tapi untuk dia bergerak sampai 100 pip tu jarang lah bagi saya. Dia selepas US session tu adalah waktu untuk dia bergerak dengan laju. Jadi kita profit dengan laju. Kena ingat, kita pun boleh loss dengan laju. Kena hati-hatilah bila korang entry pada US session. Make sure korang punya technical analysis tu tepat dengan order yang korang buka. Jadi 3 benda ni yang korang kena faham. Masa trading session kita ada ASEAN session, yang kedua kita ada London session, yang ketiga kita ada US session. Jadi timing ni sangat penting, okay, bila korang nak enter the market, supaya korang tak menghadapi floating yang lama. Point yang seterusnya yang saya nak explainkan dekat korang adalah market execution. Jadi dalam market execution ni, untuk kata mudahnya saya kena tunjukkan dekat korang dekat chart, supaya korang boleh nampak. Jadi bila kita dah download MT5, which is MT5 yang kita nak trade lah, kita akan nampak dalam bentuk macam ni. Dan kalau korang boleh tengok dekat sini, saya akan terangkan dekat korang apa benda yang korang nampak sekarang ni. Korang tekan saja dekat screen, dia akan keluar macam ni. Okay, bila korang tekan dekat screen, dia akan keluar macam ni. And korang akan nampak trade, indicator, object, setting. Korang tekan dekat bahagian trade. Okay, bila korang tekan dekat bahagian trade, contoh korang tekan dekat bahagian trade, korang boleh terus nampak dekat sini apa? Korang boleh nampak sell dan buy. Jadi kalau korang target market tu untuk naik, korang target buy lah. Kalau korang target market tu untuk turun, korang terus target sell, entry. Okay, simple. Tapi apa pula tools yang ada dekat sini? Ni nampak market execution. Apa benda tu? So market execution ni ada buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. And benda yang baru yang MT5 upgrade, sebelum ni MT4 tak ada, MT5 ada buy stop limit dengan sell stop limit. Untuk buy limit, okay, sekarang ada dekat 84402. Jadi korang menjangkakan, okay, harga akan pergi sini, okay, pergi bawah tu baru dia naik. Dalam arti kata lain, saya tunjuk contoh yang mudah, daripada 1 ke 10. So sekarang ni price berada di level 8. Okay, korang menjangkakan pada level 2 price akan turun dan buat kenaikan. Jadi di angka 2 tu lah korang letak korang punya buy limit. Boleh faham Jadi untuk dekat chart ni pula macam sama dekat sini. Korang nampak ni, dia turun, pam, di sinilah buy limit korang akan letak, baru dia akan naik. Okay, kalau kita nak apply terus benda ni, tengok kita tekan trade, sekarang buy limit. Okay, buy limit kita pada harga mana? Korang kena letak dekat sini. Contoh dekat sini 84045. Boom, buy limit korang dah
letak dekat situ. Jadi bila price ni turun, kena sahaja lot 0.04 ni aktif. Itu buy limit. Sell limit pula apa? Sell limit adalah dalam 1 ke 10. Contohnya sekarang ni price berada pada harga 5. Okay, korang tengah target dekat harga 10, dia akan buat penurunan. Jadi korang terus letak korang punya sell limit dekat angka 10. Bila price dah sentuh saja pada angka 10, price buat penurunan. Maksudnya sentuh saja angka 10, korang punya sell limit tu aktif dan price buat penurunan. Okay, contohnya tunjuk kat sini. Korang target price akan pergi naik ke atas di area sini, barulah dia buat penurunan. Naik. Pam, kena sini, dia buat penurunan. Okay, kita letak pada harga 45081. Boom. Nampak? Jadi bila sell limit ni kena dekat sini, tahu korang dah trap the price. Okay, once dia kena buy limit, dia aktif, dia akan naik. Kena sell limit turun, baru dia akan turun. Jadi itu adalah sell limit, buy limit. Okay, seterusnya buy stop. Buy stop ni contohnya sekarang ni 1 ke 10. Harga sekarang berada pada level 5. Korang nak letak buy stop. Buy stop ni adalah korang letak korang punya dekat buy stop tu dekat harga 7. Okay, pada harga 5 korang menjangkakan price tu akan buat kenaikan. Jadi bila korang target untuk dia naik, pam, kena sahaja pada angka 7, dia terus buat kenaikan lagi. So, harga dekat sini dia kena langgar macam ni. So aku tunjukkan dekat chart buy stop ni macam mana. So buy stop ni kita letak contohnya pada harga. Okay, boom. Sekiranya price terus buat kenaikan, naik, kena terus aktif korang punya buy stop. Seterusnya sell stop, benda yang sebaliknya. Contohnya harga pada 1 ke 10, harga berada pada 5, korang letak korang punya sell stop pada harga 2. Harga buat penurunan, boom, dia kena, dia terus buat penurunan lagi. Benda yang korang target direction dia betul. Contoh aku tunjuk dekat chart. Okay, sell stop dia kita letak dekat 4271. Boom. Nampak? Sekiranya price turun, kena korang punya sell stop ni dan turun, korang profit. Maksudnya dia kena saja sell stop ni, dia aktif lah entry tu. So itu adalah buy limit, sell stop, buy stop. Tools yang seterusnya adalah korang boleh nampak dekat sini, buy stop limit. Dia adalah gabungan buy stop dan buy limit. Buy stop limit korang dekat harga 7, korang letak lagi satu dekat harga 4. Once dia touch dekat atas, dia touch dekat bawah, barulah order tu akan aktif, and then dia fly. Tu buy stop limit. Pam, dia akan pergi ke atas. Sama juga macam sell stop limit. Sell stop limit ni contohnya pada harga 5 sekarang, korang letak sell stop limit korang pada harga 3. Letak satu pada harga 3, korang letak satu pada harga 8. So bila price turun pada harga 3 dan pergi ke harga 8, barulah sell stop limit korang akan aktif. Terusnya, ramai yang tak tahu berkenaan tentang break even. Break even ni apa? Break even ni once korang dah place korang punya position. Contohnya, okay, korang nampak tak? Break even adalah satu position di mana korang meletakkan korang punya stop loss di bahagian profit. Sekarang ni korang ada position sell. SL korang pada asalnya di area sini. SL korang kat area sini. Okay, ini SL. Stop loss ni apa? Stop loss ni adalah sekiranya korang sell pada harga 5. Stop loss korang pada harga 10. Dan korang sell pada harga 5. Price keep naik pergi ke harga 10. Maka position korang tu akan jadi loss. Pada harga ni aku cuba untuk place position sell. Tapi once setup tu dah profit, aku alihkan aku punya SL dekat bawah stop loss. Nampak tak ni? Aku alihkan dekat sini. Pump, modify pada harga ni. Jadi andai kata aku punya sell setup ni terkena dekat aku punya stop loss, which is break even, aku still close dalam keadaan position profit, automatic close dalam keadaan profit. Okay, so itu adalah break even. Jadi take profit pula apa? Take profit pula adalah, contoh ini adalah korang punya sell position. Okay, korang punya sell position, korang nak target dekat TP korang dekat area sini. Okay, sekiranya price keep turun. Contoh korang sell pada harga 5. Pada harga 1 adalah korang punya TP. Jadi bila korang dah sell pada harga 5, price keep turun pada harga 1, sentuh pada harga 1, position tu akan automatic close dalam keadaan profit. Adalah TP. TP ni singkatan kepada take profit lah. SL ni adalah singkatan pada stop loss. MC ni pula singkatan pada
margin call. Margin call ni apa? Margin call ni contoh korang entry sell pada harga 5. Full margin. MC ni berlaku kepada trader full margin. Okay, dia full margin. Dia letakkan semua entry diorang pada satu position. Contohnya account tu $100 kan terus 0.5 ataupun membuatkan berapa pip saja dia pergi, dia terus MC. Contohnya dia entry pada harga 5, price baru pergi pada harga 8, margin tak boleh nak tampung dengan dia punya balance. Hilang account tu, maksudnya MC. Jadi aku tak nak korang MC. So benda tu korang boleh faham berkenaan tentang market execution. Kita ada sell limit, buy limit, sell stop, buy stop, sell stop limit, buy stop limit. Okay, and then break even, take profit, stop loss, benda tu lah. Okay, point yang seterusnya yang aku nak explain kat korang adalah nombor 4, which is time frame. Yang korang nampak dekat trading ni, okay, aku tengok tunjuk dekat korang sekarang ni. Once korang nampak dekat korang punya phone ni, dekat belah kiri hujung atas ni, korang akan nampak ni. Jadi ini adalah time frame. Okay, jadi time frame ni kita ada, kalau korang boleh tengok dekat sini, kita ada, ini adalah monthly, ini adalah weekly, ini adalah daily, ini adalah H4 which is 4 jam, 4 hours, H1 1 hours, M30 30 minit, 15 minit, 5 minit and 1 minute. Jadi apakah benda-benda ni, tools ni? Okay, apakah time frame ni? Contoh kita pergi dekat MN ni. MN ni adalah monthly. Okay, kalau korang boleh tengok dekat sini, setiap satu candle yang buka ni adalah sebulan punya candle. Contoh kalau korang boleh tengok kat sini, ini adalah sebulan punya candle. Ini adalah sebulan punya candle. Ini adalah sebulan punya candle. Manakala kalau kita open dekat time frame weekly, kita akan nampak seminggu lah. Ini adalah seminggu, ini adalah seminggu, ini adalah seminggu, ini adalah seminggu, setiap minggu. So itu adalah weekly. Sama je kalau korang tengok kat daily, inilah dia candle-candle yang ada setiap hari. Ni semalam punya candle, ini 2 hari lepas punya candle, 3 hari lepas punya candle, sehari. Sama lah kalau korang buka dekat daily, dia nampak besar lah benda tu. Tapi kalau korang buka dekat H1, dia makin kecil. So H1 ni apa? 1 hour, setiap 1 jam. Setiap 1 jam dia open, and then M30, setiap 30 minit dia open candle, setiap 15 minit dia open candle. Jadi sampailah 1 minit punya time frame. Ni aku nak tunjukkan korang dekat mata mudah. Aku nak explain. Saya highlightkan terus sebatang candle daily. Jadi dalam sebatang candle daily ni kalau korang tengok dekat daily, dia akan tunjuk sebatang macam ni sebab ini adalah candle yang sehari. Tapi kalau korang buka dekat time frame M5, dia akan jadi banyak pecahan. Saya turun ke time frame M15 lah at least. Perasan tak? Satu kotak ni adalah candle M15 punya candle. Setiap 15 minit punya candle. Dia open 15 minit. Jadi dia akan jadi banyak pecahan dekat sini. Petah lagi kalau kita buka dekat 1 minit punya. Lagilah besar daripada sini dia masuk, sini adalah seminit punya. Dalam time frame daily. Daily. Jadi kalau kita buka dekat H1, inilah candle yang jadi setiap 1 jam di dalam daily punya candle. Jadi setiap time frame ni ada fungsi dia yang tersendiri. Yang korang kena faham sebagai basic ni adalah setiap candle yang open ni adalah, contoh kalau korang tengok dekat daily, sehari. Kalau korang buka dekat H1, candle yang open ni adalah 1 jam. Itu adalah time frame. Jadi time frame ni korang jangan pening-pening. Ini ialah yang korang kena tahu, time frame. Daily ni apa? Setiap 1 jam dia open candle, dia open candle. Jadi benda yang kelima dan yang terakhir yang aku nak explain dekat korang adalah trading platform. Benda-benda yang aku explain tadi tentang time frame, tentang mata wang, benda-benda ni semuanya korang boleh tengok dekat trading platform ni, which is yang aku gunakan adalah MT5. Okay, MT5. First thing first, korang kena download MT5. Korang kena masukkan korang punya account dekat dalam tu, which is korang kena ada trading account, nombor trading account dan password trading account. So mana korang nak register account tu adalah korang kena register account tu dekat broker. Jadi broker yang aku gunakan adalah broker Ball Prime. Korang boleh tengok dekat bawah, link dekat bawah tu aku ada tulis dekat situ, register your account here. Korang tekan dekat situ, korang register dulu korang punya account. Selepas korang dah register account, nanti dia akan suruh korang create korang punya account. Dekat situlah korang kena deposit
ataupun korang boleh try dulu dekat demo account. Bagi saranan aku untuk newbie trader, korang try lah dulu dekat demo account. Jadi bila korang dah open demo account, akan masuk email dan bagi tahu dekat korang punya ID apa dan korang punya password apa. Jadi daripada situlah bila korang dapat korang punya ID dan password, korang pergi dekat apps MT5 ni dan korang login korang punya server yang dia dah bagi dekat email korang. Jadi mudah. Yang pertama aku gunakan MT5. Aku dah tak pakai dah MT4. Aku guna MT5. Yang kedua aku pakai TradingView, tempat di mana untuk aku analisa market dalam mapping yang mudah, pandangan yang mudah untuk aku tengok dekat PC. TradingView aku akan pakai. Yang ketiga aku akan pakai apps, iaitu apps investing.com. Jadi investing.com ni adalah bertujuan untuk aku tengok fundamental news. Macam kita trade USD, aku akan tengok apa yang market yang berlaku sekarang dekat US punya market. Jadi benda-benda tu semua aku akan tengok dekat investing.com. Dekat investing.com tu korang boleh baca apakah fundamental, apakah sentimen yang tengah berlaku sekarang dekat negara US. Membuatkan kalau korang dah tahu apa yang tengah berlaku sekarang, barulah korang boleh target USD to weak ataupun USD to strong. Kalau USD weak, kalau contoh ZAO USD, kalau USD to weak, dia akan terus buat kenaikan. Kalau USD to tengah strong, dia akan buat penurunan. So itulah apa kepentingan 3 apps yang korang patut pakai, which yang pertama tadi TradingView, and yang kedua MT5, yang ketiga investing.com. Jadi itulah 5 perkara yang korang patut tahu. Basic trader yang baru nak menceburi dalam bidang ni, benda yang dia perlu tahu. Next video saya akan terangkan benda yang seterusnya. Korang patut tahu chapter yang ketiga. So ini adalah chapter yang kedua. Okay, jadi saya recap balik. Benda yang pertama adalah jenis mata wang, AUD, GBP, USD, JPY, semua benda tu. Yang kedua, saya terangkan tentang trading session. Kalau korang nak trade, korang kena trade pada timing yang betul. Kalau korang nak trade market USD, korang start pukul 8 sampai pukul 4 pagi. Usually pukul 8 sampai pukul 10, pukul 8 sampai pukul 12 pun dah okey untuk US market. Trade pada session yang betul. Kalau korang nak trade di luar session, mungkin akan sideways. Okay, trading session. Yang ketiga, market execution. Benda-benda yang order-order yang saya explain dekat korang tadi lah. Buy limit, sell limit, benda-benda tu. So benda tu korang takkan faham kalau korang tak try dekat korang punya demo account. So korang dah open korang punya demo account, korang open sendiri position tu dan korang tengok benda tu macam mana terjadi, barulah korang akan faham. Yang keempat, saya terangkan tentang time frame. Apakah fungsi-fungsi time frame ni? Maksudnya apakah ini time frame? Setiap candle macam mana dia open, setiap satu candle tu apa benda. Yang kelima, yang terakhir adalah trading platform. Last but not least, korang boleh register korang punya account, ataupun kalau korang nak follow saya punya education lebih lagi, korang boleh subscribe ataupun korang boleh like video ni, and korang masuk dekat saya punya group community untuk lebih rapat untuk follow saya. Newbie trader ni yang tak pandai nak analisa market, yang tak tahu it's time for buy or it's time for sell, korang masuk kat saya punya group community ni, group Telegram ni. Korang tekan dekat situ, korang tekan join, dan korang boleh follow signal saya, daily signal. Saya bagi free signal dekat korang. Okay? Jadi itu saja daripada saya video kali ni. Video chapter 2 is all about basic. Okay? See you on the next video. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.